Mari kita berdoa sekali lagi di hadapan Tuhan. 我们再次在神面前祷告。 Bapa kami dalam surga, 我们在天上的父神， kami bersyukur untuk hari ini kami diberikan kesempatan kembali untuk datang dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. 感谢你给我们机会来思想你的真理。 Kiranya melalui firman Tuhan ini kami boleh terus belajar dan diingatkan bagaimana kami harus menjalani kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. 借着神的话，我们可以不断的学习，并提醒我们如何过信徒的生活。 Pakai kedua hambamu yang terbatas ini untuk menyampaikan firman-Mu. 使用你有限的2位仆人来传讲你的真理， Dan persiapkan hati jemaat yang akan mendengarkan firman Tuhan ini. 帮助我们预备心聆听神的话。 Terima kasih ya Tuhan. 主啊，感谢你！ Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 祷告奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. 亲爱的弟兄姐妹，早上好。 Hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yosua pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ke-7. 今天早上我们一起学习神的话，约书亚记13章1到7节。 Yosua pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ke-7. 约书亚记13章1到7节。 Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, lalu nanti kemudian akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 我先用印尼文读，再用中文读。 Yosua 13 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Ketika Yosua sudah tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Engkau sudah tua dan lanjut umur, sedangkan masih amat banyak negeri yang harus diduduki. Inilah negeri yang masih tersisa, semua wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur, dimulai dari sungai Sikor di perbatasan Mesir sampai ke daerah Ekron di utara. Semuanya itu terhitung sebagai tanah orang Kanaan dan merupakan wilayah 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, Asdod, Askelon, Gad, dan Ekron, dan wilayah orang Awi. Di sebelah selatan juga seluruh negeri orang Kanaan dan Merah, kota orang Sidon, sampai ke kota Afek dan ke wilayah orang Amori. Selanjutnya wilayah orang Gebal dan seluruh pegunungan Libanon di sebelah matahari terbit, mulai dari Baal Gad di kaki gunung Hermon sampai ke Lebo Hamat. Semua penduduk pegunungan dari Libanon sampai ke Misrefotmaim, juga semua orang Sidon. Aku sendiri akan menghalau mereka dari hadapan orang Israel. Namun undilah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Oleh sebab itu, bagikanlah negeri itu kepada ke-9 suku itu dan kepada suku Manasye yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. 约书亚记13章1到7节。第1节，约书亚年纪老迈，耶和华对他说：“你年纪老迈了，还有许多未得之地，就是非利士人的全境和基述人的全地，从埃及前的西河河往北，直到以格论的境界，就属迦南人之地。有非利士人5个首领所管的加萨人、亚什突人、亚什基论人、加特人、以格论人之地，并有南方亚威人之地，又有迦南人的全地，并属西顿人的米亚拉到亚弗，直到亚摩利人的境界，还有加巴勒人之地，并向日出的全黎巴嫩，就是从黑门山根的巴利加的，直到哈马谷，山地的一切居民，从黎巴嫩直到米斯利弗马印，就是所有的西顿人，我必在以色列人面前赶出他们去。你只管照我所吩咐的，将这地念就分给以色列人为业。现在你要把这地分给9个支派和马拿西的半个支派为业。 Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. 读经到此， Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kalau kita melihat latar belakang pada bagian ini, kita sudah melihat ya bagaimana bangsa Israel itu sudah menyeberangi sungai Yordan.
如果我们看这个部分的背景，我们看以色列民已经经过了约旦河， dan memasuki tanah Kanaan setelah perjalanan mereka yang begitu panjang dari Mesir. 从埃及地出来进入迦南地。 Mereka udah mengalahkan beberapa raja-raja dan suku-suku dari wilayah tersebut. 他们打败了几个君王和当地的民族。 Dan sekarang juga tiba saatnya untuk kemudian membagi tanah tersebut di antara suku-suku mereka. 现在是把地分给各个支派的时候了， Sebagai informasi bagi setiap kita Bapak Ibu sekalian, 让我们知道， bahwa pembagian tanah itu adalah hal yang penting di dalam dunia kuno, dalam masyarakat kuno. 在社会的古代，分配土地是很重要的事情。 Tanah adalah sumber kehidupan dan kekayaan, 土地是他们生命和财富的泉源。 serta memiliki tanah yang subur dan luas itu akan sangat dihargai. 拥有肥美又宽的土地会受到尊重的。 Dan nanti di bagian ini kita bisa melihat gambaran tentang pembagian tanah tersebut di antara suku-suku Israel. 在这里我们会看把迦南地分给各个支派的画面。 Dan melalui kisah ini nanti kita juga bisa melihat dan menunjukkan kepada kita akan penggenapan dari janji Allah yang telah dibuat kepada nenek moyang bangsa Israel. 接着这个故事，我们会看神与以色列民的祖先亚伯拉罕所立的约成就了。 Bahwa keturunannya akan memiliki tanah Kanaan. 他的后裔会拥有迦南地。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kalau kita perhatikan dalam pasal-pasal sebelumnya, 如果我们看之前的章， khususnya di dalam pasal yang ke-12, 特别是在第12章， dalam kitab Yosua ini mencatat daftar raja-raja yang telah dikalahkan oleh bangsa Israel. 约书亚记载了被以色列民打败的君王名单。 Jadi ini mau menunjukkan bahwa sebenarnya mereka itu sudah menaklukkan mungkin sebagian besar daripada tanah Kanaan. 告诉了我们，他们占领了大部分的迦南地。 Lalu kemudian dalam pasal 13 kita melihat bagaimana nanti terdapat tanah-tanah yang sebenarnya juga masih ada yang sebenarnya belum direbut oleh bangsa Israel. 在第13章，我们看到还有一些地区还没有以色列民占领， Dan tanah itu harus dibagi kepada mereka. 那些土地呢也要分配给以色列民。 Dan dalam bagian ini kita melihat bahwa Yosua itu udah nggak muda lagi, tapi dia udah lanjut usia dan udah tua. 在这个部分，我们看到约书亚的年纪老迈了。 Sehingga dari sekian banyak orang Israel, hanya Yosua dan Kaleb itu yang pada saat itu yang merupakan orang tua. 在以色列人当中，当老人家只有约书亚和迦勒。 Jadi selain mereka itu nggak ada lagi yang masih hidup dari semua orang yang ada di yang didaftar di Gunung Sinai. 除了他们2个以外，在西乃山列出的所有人，没有一个还活着。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kita tahu bahwa Yosua dari dia masih muda, dia adalah sudah menjadi seorang prajurit perang. 我们知道约书亚年轻的时候是一个战士。 Jadi kita bisa melihat bagaimana peranan Yosua ini juga begitu penting. 我们看约书亚的角色是非常重要的。 Dan kita bisa melihat bagaimana perawakannya di hadapan Allah dan di hadapan bangsa Israel. 我们看他在上帝和以色列民面前的圣才。 Yosua yang dulunya adalah seorang yang kuat, namun sekarang karena faktor usianya dia pun harus tunduk sebenarnya pada kelemahan-kelemahan dalam dirinya. 约书亚他以前是很强壮的人，但是年纪的关系呢，他要承认身体衰退。 Sehingga ada yang melihat Bapak Ibu sekalian nanti setelah Yosua meninggal, maka ini akan meninggalkan kekosongan yang sangat besar. 有人认为约书亚过世以后会留下了很大的空白， Dan tidak ada petunjuk bahwa seseorang pengganti yang disediakan. 他没有预备接班人， Sungguh ini nanti akan menjadi satu tragedi dalam kitab Hakim-Hakim. 成为士师记的悲剧， Yang pada akhirnya akan mengarah kepada tuntutan dan pemberontakan. 最后导致社会叛乱。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， dalam bagian ini kita bisa melihat beberapa hal yang penting. 在这个部分呢，我们看几样重要的事情， Dan mau ditunjukkan kepada setiap kita. 要告诉我们每个人。 Kalau lihat yang pertama kita melihat sebenarnya masih ada wilayah yang belum diduduki oleh bangsa Israel. 第一件呢，我们看到还有一些地区以色列民还没有占领。 Sekali lagi kalau dalam catatan sebelumnya kita melihat bagaimana Yosua dan bangsa Israel telah mengalahkan begitu banyak raja dan menaklukkan begitu banyak tempat-tempat yang ada. 按照之前的记录呢，我们看到约书亚和以色列民，他们已经打败了几个君王和
占领了大多数迦南地。 Namun saat ini yang perlu kita perhatikan sekali lagi bahwa Yosua itu udah lanjut usia. 现在呢，我们要注意的是，约书亚他年纪老迈， Namun terdapat sebuah fakta yang harus dihadapi bahwa masih ada wilayah yang sebenarnya masih harus direbut. 他要面对事实，就是还有一些地区还没有被抢夺。 Sehingga dari sini ingin menunjukkan bahwa belum semua negeri itu berada dalam kendali bangsa Israel. 要告诉我们，还有一些地区没有在以色列民的控制之下， Sehingga dengan faktor usia seperti ini, 因为年纪的关系， faktor usia Yosua yang sudah tua, 约书亚他年纪老迈了， mungkin sekarang dia harus menjauhkan pikirannya untuk melanjutkan peperangan. 他要远离打仗这个思想， Ia mungkin tidak bisa berharap dan melihat akhir dari peperangan itu dengan cepat. 他不能希望马上知道战场上的结局。 Sebab sekali lagi masih ada negeri yang memang belum didapatkan sama mereka. 再一次呢，还有很多地区还没有占领， Mungkin lebih banyak daripada perkiraannya. 比他们想象的更多。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， dalam bagian ini Bapak Ibu sekalian, 在这个部分呢， Allah itu memberikan satu gambaran khusus tentang negeri yang masih belum ditaklukkan. 上帝给约书亚看到还没有被占领的地区， Dan itu masih sangat luas. 还是很宽的。 Kita akan melihat secara cepat beberapa tempat yang belum ditaklukkan oleh bangsa Israel. 我们看哪一个地区还没有被以色列民占领呢？ Yakni sebagian besar di sebelah selatan, 大部分是在南部， seperti negeri orang Filistin 好像非利士人的土地， yang diperintah oleh 5 raja. 有5个君王执政掌权， Dan negeri yang menghadap ke Mesir. 往埃及的地区， Dan sebagian lagi di sebelah barat, 一部分呢在西部， seperti negeri yang menghadap ke orang Sidon. 往西顿人的地区， Lalu sebagian lagi ada di sebelah timur, 一部分在东部， seperti seluruh gunung Libanon. 全利巴嫩， Dan sebagian lagi menghadap ke utara, 一部分往北部， seperti negeri yang terletak di jalan yang menuju ke Hamat. 一路到哈马谷的地区。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， Yosua diberitahukan semua ini 约书亚知道了这一切， supaya dia juga bisa menyampaikan itu kepada bangsa Israel. 让他传告给以色列民。 Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， sehingga melalui daftar-daftar seperti ini, melalui list-list negeri yang belum direbut oleh Yosua dan Israel, 接着还没有被以色列民占领的地区名单， tujuannya adalah sebenarnya untuk ingetin mereka jangan sampai mereka diam dan berpangku tangan. 目的是提醒他们，让他们没有静静的做， Tapi mereka juga harus berusaha untuk menduduki daerah tersebut. 他们要想办法奋斗抢夺那些地区， Sehingga ini bisa menjadi sesuatu tantangan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. 成为上帝给他们和以色列民的挑战。 Dengan menunjukkan wilayah yang begitu luas yang belum dikuasai, 告诉他们还有很宽的地区还没有被占领， ini mau menunjukkan bahwa ini bukanlah satu wilayah yang mudah untuk dikuasai. 是不容易得到的， Karena di dalamnya terdapat kelompok masyarakat yang besar, 因为里面有很大的社会， bersenjata lengkap, 装备齐全， dan memiliki sumber daya yang memadai. 有足够的资源， Inilah negeri yang masih tersisa itu. 这就是剩下的地区。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， dari sini kita melihat 在这里我们看到， bahwa negeri yang dijanjikan Tuhan itu 上帝所答应的应许之地， ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk merebutnya. 不是那么容易得到的。 Namun melalui semua ini Tuhan masih terus menunjukkan kebaikannya kepada bangsa Israel. 经过这一切呢，上帝还给以色列民看到他的美善。 Di mana nanti Tuhan ngomong dia akan menghalau negeri dan diberikan kepada umatnya. Sehingga ini merupakan satu bukti daripada kebaikan Tuhan. 上帝对以色列民说，他会赶走那些地区的人，把土地赐给以色列民，证明了上帝的美善。 Lalu kemudian ketika Tuhan memberitahukan kepada mereka mengenai tempat-tempat tersebut, 当神对他们说有关那些地区呢， Tuhan juga punya maksud supaya mereka itu nggak tergoda untuk mengadakan suatu persekutuan dengan mereka. 有上帝自己的目的，让他们没有受到诱惑，与他们有亲密的关系。
Dan akhirnya supaya kemudian mereka siap untuk berperang. 他们就准备打仗， Dan tidak berpikir untuk menanggalkan perlengkapan mereka selama masih ada negeri yang memang harus mereka duduki. 只要还有一些地区还没有被占领，他们要休想脱掉他们的武装。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Dari sini kita bisa melihat masih ada agenda yang belum selesai. 在这里我们看到还有任务还没有完成。 Kalau kita melihat, kita mungkin bertanya, mengapa kok agenda ini, penaklukan tanah perjanjian ini juga tidak selesai? 我们就会问，为什么打败应许之地的任务还没有完成呢？ Jawabannya mungkin tidak sederhana. 答案没有那么简单， Ada beberapa faktor yang mungkin bisa menjadi penyebabnya. 有几个原因， Mungkin seperti kondisi manusia yang sudah lanjut usia, 好像年纪的关系，年纪大了， tenaga udah mulai kurang. 力气减少。 Bisa juga ada godaan-godaan seperti merasa udah cukup puas, udah dapetin yang sebelumnya. 也有其他诱惑，很快就满足，因为已经得到了其他的地区， Sehingga kemudian gak konsisten untuk berjuang. 他们不能坚持奋斗。 Ini hal-hal seperti ini harus diatasi oleh bangsa Israel. 以色列民要马上克服， Supaya mereka tuh tidak berhenti kemudian untuk terus bertumbuh. 让他们要不断的成长。 Sehingga dari sini sekali lagi kita bisa melihat 这一次我们就能看到， bahwa memang tidak mudah bagi bangsa Israel untuk merebut sisa tanah yang masih ada. 以色列民要占领剩下的地区是实在不容易。 Namun Allah meminta Yosua untuk terus bergantung kepadanya. 上帝要约书亚不断的依靠他， Sama seperti waktu Tuhan menghancurkan musuh-musuh Israel. 好像之前上帝打碎以色列民的敌人， Dan Tuhan ingin mengajak Yosua dan bangsa Israel untuk kemudian kembali melihat janji-janji yang telah Allah berikan kepada mereka. 上帝要约书亚和以色列民重新看上帝的应许。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Dari bagian yang pertama ini kita bisa melihat 从第一个部分我们就能看到， bahwa Allah mengerti setiap pergumulan setiap umatnya. 上帝明白他的百姓的每一个挣扎， Termasuk Yosua dan bangsa Israel. 包括约书亚和以色列民。 Secara manusia sekali lagi pasti akan sulit untuk merebut sisa kota-kota yang negeri-negeri yang masih ada. 按照人的思想，再一次占领其他的地区是并不容易。 Namun Allah justru berjanji untuk kemudian menghalau bangsa-bangsa tersebut dari hadapan mereka. 但是神答应了，他自己会把那些地区的人赶走。 Allah akan tetap melakukan pekerjaannya. 神仍然实现他的作为。 Sehingga Allah ngomong, aku sendiri yang akan menghalau mereka. 神说：“我必在以色列人面前赶出他们去。” Sehingga kalau dalam bahasa aslinya tuh ada penekanan Bapak Ibu sekalian. 在原文强调， Di mana akulah yang akan melakukannya. 我亲自做。 Dari sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 从这里 menunjukkan bahwa Allah sanggup melakukan apapun dan Dia akan menggenapi janjinya. 上帝能做任何事情，他的应许必成就。 Namun satu sisi seperti kisah-kisah sebelumnya, 但是在另一方面呢，我们看之前的故事， walaupun Tuhan udah berjanji akan memberikan tanah itu bagi mereka, 虽然神已经答应了把那些土地给他们， bangsa Israel juga diajak kemudian untuk kembali berjuang untuk merebut negeri tersebut dan mengalahkan mereka. 以色列民自己也要努力奋斗，抢夺那些地区。 Bangsa Israel harus maju melawan mereka. 以色列民要进攻他们， Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa anugerah Allah itu tidak pernah menghilangkan tanggung jawab kita juga. 在这里我们看上帝的恩典没有除掉我们的责任， Tuhan memang akan menghalau musuh-musuh dari bangsa Israel. 神会把以色列民的敌人赶走。 Tapi juga Tuhan meminta umatnya untuk berjuang mengalahkan musuh-musuh mereka tersebut. 但是神也要他的百姓努力奋斗， Jadi mereka tidak hanya duduk diam, 他们不要静静的等待， tapi mereka harus ikutin apa yang Tuhan perintahkan juga kepada mereka. 他们要顺服上帝的命令。 Di mana nanti Tuhanlah yang sebagai panglima perang itu 神是他们自己的元帅， yang akan memimpin umatnya dan menghalau segala musuh-musuh daripada umatnya. 亲自带领他的百姓打败敌人。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， jika bangsa Israel karena kemalasan,
如果以色列民是因为懒惰 pengecut, 失去了勇气， atau mereka suka terhadap para penyembah berhala itu, 还是喜爱那些拜偶像的人， duduk diam dan membiarkan para musuh itu. 静静的做，袖手旁观，任凭他们， Ya jadi inilah salahnya mereka, 是以色列民自己的错， bukan Allah. 不是上帝的错。 Jika kemudian para penyembah berhala ini tidak dihalau keluar. 如果上帝没有把那些拜偶像的赶走， Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， Tuhan mengerti setiap pergumulan anak-anaknya. 上帝明白他的百姓的每一个挣扎， Oleh karena itu dia pun siap sebenarnya untuk menolong dan membantu setiap kita untuk menghadapi setiap tantangan dan pergumulan yang kita hadapi. 上帝预备好了要帮助我们面对每一个挣扎和挑战。 Janji-janji Tuhan itu menjadi bukti bahwa Allah itu hadir 神的应许证明了他的存在， dan dia mengerti setiap pergumulan kita. 他明白我们的每一个挣扎。 Namun di satu sisi kita pun kemudian juga diajak untuk beriman kepadanya. 另一方面呢，我们自己也要相信他， Beriman kepada Tuhan dan kepada janji-janji yang telah Tuhan nyatakan. 相信神的应许， Sama seperti Yosua dan bangsa Israel. 好像约书亚和以色列民， Ketika Tuhan berjanji akan menghalau bangsa-bangsa lain, 当神答应了他们要把那些地区的人赶走， maka mereka pun harus memiliki iman yang teguh akan janji Tuhan itu. 他们也要有坚定的信心，相信神的应许。 Dan mereka harus melakukan bagian mereka dengan baik. 他们要做好自己的部分。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， ada seorang yang bernama George Muller, 有一个人名叫 George Muller， membangun banyak panti asuhan di Ashley Down, Inggris, 在英国的 Ashley Town， 他建了很多孤儿园， tanpa gaji pribadi. 没有薪水， Ia hanya mengandalkan Tuhan untuk menyediakan uang dan makanan yang dibutuhkan untuk mendukung ratusan anak tunawisma yang ia lindungi. 他只依靠上帝供应金钱和食物来供应那些几百个孤儿园。 Sebagai seorang pria dengan iman yang cukup oke kepada Tuhan, 身为有信心的男人， ia menyimpan sebuah moto di mejanya selama bertahun-tahun, 他在桌子上藏了一个口号， yang kemudian mendatangkan penghiburan, kekuatan, dan keyakinan untuk membangkitkan semangat di hatinya. 给他带来安慰、力量和信心，来鼓励他的精神。 Bunyinya sederhana sekali. 是这样说， Bunyinya demikian. 是这样说， Dia peduli dengan Anda. 他关心你。 Muller percaya bahwa kata-kata ini menangkap makna dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 莫勒相信彼得前书5章第7节这句话， Dan ia mendasarkan klaimnya akan bantuan ilahi pada kebenaran itu. 根据这句话，他恳求上帝的帮助， Dan ia bersaksi di akhir hidupnya 在生命的尽头做了见证。 bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal memenuhi apa yang dia butuhkan. 神一直供应他的需要。 Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Dari sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu kemudian memimpin setiap anak-anaknya. 在这里我们看神如何带领他的儿女， Dia ngerti setiap pergumulan kita. 他明白我们所面对的挣扎， Dan dia memahami apa yang kita butuhkan. 他也了解我们的需要。 Oleh karena itu kita harus belajar menyerahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. 我们要不断的学习，把每一个挣扎交托给主。 Sama seperti sebuah puisi yang ditulis oleh seorang yang bernama Audrey Mir. 好像奥德雷米尔写的是： Janganlah gelisah dengan pikiran tentang hari esok. 不要为明天忧虑， Tentang tugas yang pasti harus kau lakukan. 对一定要做的任务， Serahkan beban kesedihanmu kepada Tuhan. 把悲伤交托给主， Dia peduli padamu. 他关心你。 Janganlah lelah saat ujian diberikan. 当面对考验，不要疲惫， Tetapi percayalah kepadanya untuk menuntunmu melewatinya. 要相信他仍然带领我们度过这一切。 Dia akan membuat semua jalan menuju surga. 他让所有道路通到天堂， Dia peduli padamu. 他关心你， Maka bersabarlah sampai kedatangannya. 耐心等候他的再来。 Fajar hampir tiba di hadapanmu. 黎明即将来临， Karena kabut zaman kegelapan ini mulai menghilang. 黑暗时代的雾开始消散。 Dalam kasih
Dia merencanakan untukmu. 在爱中他为你安排。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， sekali lagi melalui puisi dari ini, 再次借着这首诗， kita melihat bagaimana Allah peduli sama kita 我们看上帝如何那么关心我们， dan menyertai setiap kita. 并一直与我们同在。 Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Lalu yang kedua kita bisa melihat dari bagian ini, 我们看第二部分， bahwa ada satu tugas yang harus dilakukan lagi oleh Yosua, yaitu kemudian membagikan wilayah tersebut kepada suku Israel. 约书亚还有任务要做，就是把那些土地分配给以色列民。 Di usia Yosua yang sudah tua, 约书亚年纪大的时候， Yosua ternyata masih ada satu tugas yang sangat penting yang harus dia lakukan, 他还有很重要的任务要做， di mana dia harus segera bekerja untuk membagikan tanah tersebut. 他要马上分配那些土地， Dan pekerjaan itu harus dilakukan dan dilakukan dengan segera. 要马上做。 Sehingga penting bagi Yosua bahwa ia harus memimpin semua ini. 对约书亚来说是很重要，他要带领这一切， Karena ia sudah tua, 因为他年纪老迈， umurnya udah lanjut, 已经很老了， dan kemungkinan tidak akan terus hidup untuk waktu yang lama. 他没有再长时间活着， Sehingga ini akan menjadi satu tanggung jawab atau tugas sebagai pekerjaan penutupnya bagi Allah dan bagi Israel. 成为他对上帝和以色列民的最后任务。 Sehingga pada bagian akhir pasal ini, 在这一章的结尾， kita melihat sekali lagi 我们再一次看到 masih ada tugas yang harus dilakukan oleh Yosua, 约书亚还有任务要完成， yaitu membagi negeri itu ke 9 suku dan kepada suku Manasye yang setengahnya menjadi milik mereka. 把那些地区要分配给9个支派和马拿西的半个支派。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， perintah untuk membagi ini dalam bahasa Ibrani menggunakan kata calak. 分配这个命令呢，在希伯来文用了扎拉这个词， Yang umumnya digunakan untuk membagi bagian atau jatah tanah, baik dengan undian, warisan, atau bentuk pembagian lainnya. 一般是分产业，无论用抽签、遗产还是其他形式分配。 Sedangkan dalam Septuaginta, 在即使是一本 terjemahan dari bahasa Ibrani ke dalam Yunani, 从希伯来文翻译到希腊人， menerjemahkan kata calak itu dengan kata merizo, 把扎拉翻译成 Meriso， yang berarti membagi, mendistribusikan, dan menetapkan. 意思是分发、分配或指定。 Sehingga tujuan dari pembagian tanah ini, 分配土地的目的， supaya orang-orang ini bangsa Israel, 让以色列民 mereka tahu tanahnya mereka, 他们知道自己的部 dan 分， mereka tidak mengambil tanah milik orang lain. 他们没有夺取别人的部 Sehingga 分， dimanapun mereka ditempatkan atau ditetapkan, 所以指定他们在哪一个地区， dan dengan cara apapun itu diberikan, 用什么样的方法， maka mereka harus menganggap itu sebagai milik yang harus diberi, dan mereka harus menganggap bahwa itu sebagai milik yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. 他们要把它当作是上帝赐给他们的部分。 Sehingga dari sini mereka harusnya itu mereka bersyukur kepada Tuhan 所以呢，在这里他们应当感恩， dan menggunakan sebaik-baiknya apa yang telah Tuhan berikan kepada mereka. 好好使用上帝赐给他们的部分。 Semua pembagian ini harus dilakukan oleh Yosua selama dia masih hidup. 约书亚还活着的时候，他一定要分配这些土地， Karena setelah kematiannya, orang Israel akan memiliki kecenderungan untuk tidak taat. 因为约书亚过世以后，以色列民一定不顺服。 Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di bagian awal. 好像我刚才讲的， Nanti kita akan bisa melihatnya Bapak Ibu sekalian ketika kita masuk ke dalam kitab Hakim-Hakim. 我们进入4世纪的时候，我们就会看到， Selain itu tidak ada seorang pun penerusnya yang memiliki wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugas ini. 除此之外，他没有预备足够的权力的接班人来带领这个任务。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， pembagian ini harus dilakukan dengan cara diundi. 这个分配土地呢，要用抽签。 Ini merupakan cara yang terbaik untuk membagi daerah tersebut kepada Israel. 这对以色列民是最好的方法。 Mengapa demikian? 为何呢？ Tujuannya adalah untuk mencegah ketidakpuasan 目的是要预防不满意， serta untuk menghindari tuduhan-tuduhan yang tidak benar atau berat sebelah dari pihak para pemimpin.
避免虚假的控告。 Selain itu, 除此之外， dengan cara ini juga mau mengingatkan umat Israel 接着这个方法呢，要提醒以色列民， bahwa Allah itu sebagai pemilik tanah 上帝是土地的主人， dan sebagai pihak yang memiliki hak penuh untuk mengaturnya. 他拥有权利来管理。 Dan proses undi ini bukan perintah dari manusia, 抽签不是人的命令， tetapi ini adalah perintah dari Tuhan dan dari hikmat pada Allah, daripada Allah. 而是上帝的智慧。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， setiap kita harusnya kita menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan waktu. 我们每个人要醒悟，我们的时间是有限的。 Ada masanya kita itu akan menjadi tua 有一天我们变老了， dan tidak sanggup lagi untuk melakukan begitu banyak hal. 不能做很多事情， Kita akan merasa tenaga kita makin berkurang. 我们感觉到力气减少， Tubuh kian terasa kayak rapuh, 身体越老， serta fisik semakin lemah. 肉体衰退， Sama seperti Yosua. 好像约书亚一样。 Yosua kalau kita lihat menghabiskan hampir seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. 约书亚他一生中服侍主， Bisa dikatakan di sepanjang hidupnya dia konsisten dia melayani Tuhan. 可以说呢，他一生中服侍主。 Bahkan ketika dia udah masuk usia lanjut pun, 当他年纪老迈的时候， dia pun masih memberi dirinya untuk menyelesaikan tugas yang Allah percayakan kepada dia. 上帝仍然教他完成任务， Yaitu tugas untuk membagi daerah-daerah yang telah ditetapkan Allah bagi bangsa Israel. 就是把土地分配给以色列民的各个支派。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， sekali lagi di tengah keterbatasan Yosua saat itu, 再次在约书亚的有限之下， Tuhan ngerti dan menolong Yosua 上帝明白帮助约书亚， dan menghalau negeri-negeri yang belum direbut. 上帝赶走那些还没有被占领的地区的人。 Dan di masa tuanya Yosua, 约书亚他年纪老迈的时候， masih ada tugas juga yang harus dia lakukan. 他仍然还有任务要完成， Masih ada tugas yang harus dia selesaikan. 要完成任务。 Dan Tuhan juga mengerti akan hal itu. 上帝也明白这一切， Jadi ini merupakan suatu tugas yang harus diselesaikan oleh Yosua. 这就是约书亚要完成的任务。 Sehingga dari sini kita bisa melihat 在这里我们就能看到 di，tengah keterbatasannya Yosua, 在约书亚的有限之 Tuhan 下， memberikan dia hikmat. 上帝给他智慧， Bagaimana dia kemudian harus mengundi setiap tempat tersebut. 用抽签来分地， Sehingga pembagian tersebut sesuai dengan kehendak Allah. 根据上帝的旨意分地。 Sehingga dari sini kita akan melihat Bapak Ibu sekalian. 在这里我们就能看到， Mungkin nantinya Yosua 约书亚以后， akan mengakhiri perjalanan imannya bersama dengan Tuhan itu dengan baik. 他与神同行，结束他信心的旅程。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， bangsa Yunani memiliki sebuah perlombaan yang unik dalam olimpiade mereka. 希腊人在他的奥运会有独特的比赛， Pemenangnya bukan siapa yang berlari sampai garis finish terlebih dahulu, 胜利的人不是第一个达到终点的人， melainkan pelari yang mencapai garis finish dengan obornya yang masih menyala. 而是第一个达到终点的人，但是他的火炬仍然燃烧。 Ada seorang yang bernama J. Stowell Moody. 有一个人名叫杰斯多尔穆迪， Dia berkata demikian, 他是这样说： Aku ingin berlari sejauh mungkin 我要跑到最远， dengan oborku yang masih menyala untuknya. 我的火炬仍然为他燃烧。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， melalui perenungan ini kita kembali diingatkan 借着今天的思想，再次提醒我们， bahwa Allah mengerti setiap pergumulan dalam kehidupan kita. 上帝明白我们生命中每一个挣扎， Di tengah pergumulan kita, 在挣扎中， Allah tidak pernah meninggalkan kita sendiri. 神从来没有离弃过我们， Dia tidak akan pernah meninggalkan kita untuk bergumul sendiri. 他从来没有离弃过我们自己去面对。 Allah tahu apa yang harus dia kerjakan. 神知道要怎样做， Dan dia menyediakan jalan bagi kita 他给我们预备了道路， untuk menyelesaikan setiap tantangan dan kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan kita.
来克服生命中的每一个挑战和困难。 Seperti kisah Yosua ini, 好像约书亚 di tengah keterbatasannya, 在他的有限之下， Tuhan memberikan jaminan dan janjinya kepada Yosua 神给他保障和应许， untuk memberikan sisa negeri yang belum direbut oleh bangsa Israel. 把剩下的土地赐给他们。 Dan Tuhan juga memberikan dia sebuah kepercayaan untuk melakukan tugas yang penting, 神仍然相信他要完成任务， yaitu mengundi negeri tersebut. 就是抽签那些地区。 Dan karena Allah mengerti dan peduli dengan kondisinya, 因为神明白和了解他的情况， maka Allah lah yang akan memampukannya untuk menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. 神给他能力来解决他的任务， Sehingga Yosua pun bisa berlari dengan obor yang terus menyala bagi Tuhan sampai akhir. 约书亚他能一直跑步，他的火炬仍然为神燃烧。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kiranya melalui perenungan ini, 借着今天的思想， kita boleh terus belajar dan diingatkan akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. 我们可以不断的学习，记得上帝对我们的美善。 Apapun pergumulan kita saat ini, 无论我们面对什么样的挣扎， kita perlu percaya dan beriman kepada Tuhan 我们需要相信神。 bahwa Allah itu mengerti dan memahami setiap pergumulan kita. 神明白和了解我们的每一个挣扎， Dia tidak akan pernah ninggalin kita. 他从来没有离弃过我们。 Dia yang akan memampukan kita untuk menyelesaikan setiap kesulitan dan pergumulan yang kita hadapi. 他给我们能力来克服我们的困难和挑战。 Sehingga Bapak Ibu sekalian sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姐妹，身为有相信神的人， kita bisa terus berlari dengan obor kita yang terus menyala bagi Tuhan. 我们一直能够跑步，我们的火炬仍然为神燃烧。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， sekali lagi Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya bergumul sendiri. 再次，神从来没有离弃过我们自己去面对， Karena Dia adalah Allah yang mengerti. 因为他明白， Dan Dia adalah Allah yang peduli kepada engkau dan saya. 他也关心你和我。 Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. 愿神祝福他的话。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga,